Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in, wa bil khusus Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf, syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk kita sambung kembali kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan lagi dan keyakinan kita akan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan akidah yang benar itulah kita baru dikira layak untuk ditempatkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Tok Siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita kat mana? Muka surat 6. Jawi muka surat 6. Baris ketiga. Yang ketiga, pada segala kejadian. Betul situ? Depan ni semua baca dah? Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang ketiga, pada segala kejadian dari segala jirim dan arat-arat, sekira-kira keadaannya itu jadi petunjuk dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan
dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. 5 faedah ilmu ini, iaitu dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal. 6. Nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu, iaitu ilmu ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam yang paling utama sekali. Baik, ni kita sambung lagi berkenaan dengan yang disebut sebagai mabadi asyarah. Mabadi asyarah. Apa tu mabadi asyarah? Mabadi asyarah ni artinya permulaan yang 10. Permulaan yang 10. Ni taklah wajib, tapi dia adab. Adab bila kita nak mengaji suatu ilmu, tak dapat tidak kita kena memahami 10 perkara atau 10 poin, 10 benda penting yang berkait dengan ilmu yang kita nak mengaji tu. Kalau dia tak nak ambil tahu 10 ni, dia terus mengaji terus, boleh tak? Boleh juga, tapi dikira tak ada adab. Umpama macam dia masuk surau ni ikut tingkap. Pintu ada, dia masuk ikut tingkap. Masuk tak? Masuk juga surau tu, tapi orang panggil tak ada adab. Jadi kita nak buat apa pun biar dengan adab, baru dia jadi elok, baru dia jadi berkat. Satu benda boleh jadi, tapi kalau tanpa adab, dia tak ada berkat. Mengaji begitu tak? Mengaji dengan adab baru boleh berkat. Berkat macam mana berkat? Ilmu yang kita mengaji tu kita boleh beramal. Sebab apa? Sebab tujuan mengaji nak beramal. Apa guna mengaji? Berjilid-jilid kitab khatam. Balik mana? Balik Mesir. Balik mana? Balik Yaman. Macam-macam dia balik. Dekat sekontena kitab dia bawa balik. Tapi tak ada adab. Tapi akhirnya dia tak boleh beramal dengan ilmu yang dia mengaji. Solat jemaah pun tak boleh nak istiqamah. Kan? Amalan-amalan sunat tahajud tak boleh nak bangkit. Tapi mengaji hebat. Itu antara tanda orang yang mengaji tanpa adab. Akhirnya ilmunya tak memberi kesan, tak mendatangkan barakah kepada kehidupan dia. Kita nak biar kita mengaji tak banyak tak apa, kan? Satu kitab je kita pernah mengaji, tapi berkat. Bila berkat, ilmu kita ada, kita boleh amal. Tak banyak tak apa, janji boleh amal. Amal pula ikhlas, Allah terima. Daripada amal banyak tapi Allah tak terima, buat apa? Ada. Jadi sama juga tok-tok guru kita ni, ulama-ulama dulu, tok-tok syekh kita ni, dia ajar satu benda dengan adab. Maka dia ajar kita bila nak masuk satu-satu ilmu, kita kena belajar atau kita kena memahami akan 10 perkara utama pada ilmu yang kita nak mengaji tu, supaya kita faham ilmu tu apa sebab kita kena mengaji dia, tujuan dia dan sebagainya. Kalau yang ni dia tak faham, menyebabkan mengajinya kosong. Dia pun tak tahu kenapa penting dia kena mengaji ilmu ni. Dia tak ada tujuan, tak ada arah tujuan. Macam orang pergi keluar daripada rumah, mana nak pergi tak tahu. Dia kata jak kanan, jak kiri, jak kanan, jak kiri, kena tiba dengan trailer. Sebab apa? Sebab dia tak tahu arah tujuan. Mana mengaji ni, kitab ni, risalah tauhid ni ngaji pasal apa? Tahu aku. Aku duduk ni sementara nak tunggu masuk isyak je. Lepas tu saya pesan, betulkan niat. Ya, kita duduk ni bukan semata-mata nak tunggu masuk waktu isyak. Kalau kita hanya duduk nak tunggu masuk waktu isyak, kita rugi. Taklah dosa, tapi rugi. Rugi kenapa? Sebab fadilat majlis ilmu sangat tinggi.
Niat nak mengaji tu pahala dia sangat besar. Sehingga dalam hadis Nabi kata al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Wal amalu tabi'uhu. Dan amal itulah pengikut kepada ilmu. Mana ilmu lebih utama, lebih mustahak, lebih penting daripada amal. Kerana amal tidak berguna tanpa ilmu. Amal tak dikira sah tanpa ilmu. Kan? Imam Ghazali pula kata la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang. Semayang tak sah, puasa tak sah, gala-galanya tak sah bahagian ibadat dia. Illa, melainkan ba'da ma'rifatil ma'bud, melainkan setelah dia kenal siapa yang dia sembah. Mana kenal tu macam mana? Ma'rifatullah, yakni belajar ilmu akidah untuk mengenal Tuhan. Orang yang tak mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, tak mengenal Tuhan, ibadahnya banyak mana pun tidak sah. Tu. Dan kita ambil ringan. Kita ambil ringan. Kita buat tak kisah. Ya tak? Lepas tu saya selalu sebut kat mana-mana tempat saya pergi pun, kalau kita jenis balok liat, tahu balok liat? Penyegan. Malas gila-gila punya malas. Kalau malas sangat-sangat pun, kalau dia nak khatamlah mengaji tauhid ni, orang lain pergi kuliah sebulan sekali, boleh tahan kira tak? Kan? Yang dia dah setahun sekali pergi. Setahun sekali. Untuk dia khatam ilmu tauhid, iaitu sifat 20, dia cuma memerlukan 20 tahun sahaja. Sebab setahun sekali dia ngaji. Kan? Sekali tu dia datang, tok guru tu ngajar sifat wujud. Pam. Baik. Lepas tu salam tok guru tu. Tok guru kita jumpa tahun depan lah. Itu pun kalau ada nyawa lagi lah, dia kata. Tok guru tu pun baik. Kuliah setahun sekali. Tahun depan pula jumpa sambung pula kidam. Tak, dia kata habis khatam 20 tahun habis. 20 tahun tu clear dah bab akidah tauhid dia. Mana saya nak bagi maksud kan, tak lama pun nak mengaji tauhid, walaupun dia balok liat sangat pun. Madai 20 tahun. Tapi cuba kita renung diri kita. Kalau kita sudah umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi kita masih lagi belum khatam ataupun belum faham lagi sifat 20, kok mana kita tu? Ada apa yang kita buat selama hidup? Mana kita pergi? Kita habiskan masa kita kat mana? Kan? Sebab tu saya cakap, kalau paling malas pun 20 tahun sudah cukup dah. Kalau rajin sikit boleh lah, setahun dua habis dah. Dia 20 tahun. Ni tak apa kat 20 tahun, ni 70 tahun, 50 tahun, tak kerti apa sifat 20. Tanya wujud macam mana wujud, dia kidam macam mana kidam, bakak. Lepas tu ada hati nak masuk syurga Allah. Cik. Kalau macam tu sikap kita, syurga mana nak buka untuk kita? Sebab tu kita kena faham tuan-tuan, Islam bukan hanya semayang saja. Dia fikir aku semayang dah hari-hari 5 waktu, okey, ahli syurga dah. Siapa kata? Kalau kira semayang, Syiah pun semayang. Tahu tak? Wahabi pun semayang. Mana orang lain pun semayang tak? Tapi belum tentu semayangnya Allah terima. Sebab apa? Sebab akidah tak betul. Semayang khusyuk kamai, angkat takbir tu, macam nak masuk roh. Kita tengok gaya macam nak bersilat angkat takbir. Semayang punya khusyuk sampai burung buat sarang atas kepala. Sebab burung ingat tunggul kayu. Punyalah tak bergerak dia. Diam semayang. Bagus. Tak? Habis-habis semayang, tengok ahlak pun cantik, senyum aja. Tak ada orang pun dia senyum. Senyum bagusnya, baiknya, tengok gaya. Tanya dia, selama ni awak ikut siapa jadi baik gini ni? Dia kata, selama ni saya pengikut ayah Pin lah. Nak ceritanya, walau sembahyang dia hebat macam mana pun, khusyuk,
akhlak dia nampak cantik macam mana pun, tapi dia tak sembah Allah, dia sembah ayah pil, masuk neraka selama-lamanya. Nak maksudkan sini, tak madai hanya ibadatnya elok, tak madai hanya perangainya elok, akidahnya pun kena elok. Akidahnya tu kena betul. Barulah elok semuanya. Baru cantik elok. Sebab tu kita nak mengaji ni, kitab kita ni Risalatut Tauhid nama dia. Baik, kita nak masuk ni iaitu namanya Mabadi Asyara, permulaan yang 10. Kita dah kupas 1 dan 2. 1, 2, 3. Kita nak kupas ni 4. Nombor 4. 1 dah, iaitu nama ilmu. Nama ilmu ni ilmu apa dia? Ilmu Tauhid, ilmu Kalam, ilmu Usuluddin, banyak lagi lah. Dia banyak nama. Yang kedua, tempat ambilannya. Mana ilmu ni datang pada mana? Daripada Quran dan hadis. Yang ketiga, kandungannya. Isi ilmu ni bahas tentang apa? Cerita apa? Mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan. Panjang lebar lah, kita dah hurai dah sebelum ni. Sekarang kita nak masuk ni 4. Yang keempat, iaitu namanya tempat bahasannya, mauduknya. Tempat bahas, mauduk, maknanya bahas ni dikhususkan pada perbahasan apa dia. Dia ada 4 perbahasan dia. Kita dah baca 2, kita nak sambung yang ketiga. Kita ingat balik, yang pertama, bahas ilmu tauhid ini adalah perbahasan zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil atasnya, dan sifat yang harus padanya. Sifat yang wajib artinya yang mesti ada pada Allah. Sifat yang mustahil mesti tak ada pada Allah. Sifat yang harus boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu maksud dia. Kemudian yang keduanya, membahaskan dalam ilmu tauhid ni juga, iaitu membahaskan pada zat Rasul-Rasul dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, nya mana? Nya Rasul. Sifat-sifat yang mustahil atasnya, nya Rasul. Dan sifat yang harus padanya, nya Rasul itu. Baik, itu pun kita dah kupas. Kita nak sambung ni malam ni insya-Allah yang ketiga. Yang ketiga dibahas di dalam ilmu tauhid, iaitu pada segala kejadian pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan arat-arat, sekira-kira keadaannya itu jadi petunjuk dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Ilmu tauhid ni, kita mengaji ilmu akidah, bukan sahaja kita nak mengaji untuk mengenal sifat Allah dan mengenal sifat Rasul, tapi juga kita nak mengenal akan sifat kita, sifat makhluk. Kerana ada kalam hadis yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Jadi syarat dia nak kena kenal diri. Siapa diri kita? Siapa kita yang bernama makhluk ni, siapa dia? Sebab kita nak tengok Tuhan tak nampak. Tak ada siapa sini pernah jumpa Allah Ta'ala. Jadi yang kita jumpa siapa dia? Dia ada 2. Satu namanya Khaliqun, satu namanya Makhlukun. Khaliqun artinya pencipta. Makhlukun ditambah min kat depan artinya yang kena cipta. Kita tak jumpa Khaliq, kita tak jumpa Allah Ta'ala, Tuhan. Kita tak pernah, kita tak tahu macam mana. Tapi kita pernah jumpa tak makhlukun? Kita pernah jumpa tak makhluk? Kalau tak pernah jumpa, tak panjang tu. Kita jumpa makhluk ni, kita pun makhluk. Tengok kawan kita makhluk, semua ni makhluk. Jadi dengan kenal makhluk tu, kenal Khaliq. Sebab apa? Sebab makhluk yang kena cipta, dan kenal yang kena cipta akan membawa kenal kepada penciptanya. Tapi nak kenal tu kena cari kan. Duduk saja tak jadi. Contoh lah, kita pergi galeri mana tahu, minat sangat bahagian seni, kita tengok gambar tu, lawa gambar ni. Tengok contoh lah. Gambar tu ada taman apa semua, ada pokok,
Ada kuda tengah berlari dalam gambar. Tengok lukisan tu rapi sungguh, cantik dia punya lukisan, warna dia halus, dia lukisan macam real. Kita tengok gambar, mesti bila kita tengok lukisan tu cantik, tertimbul dalam pemikiran kita, siapa yang melukisnya? Betul tak? Kalau dia minat sungguh pada lukisan tu, dia akan sibuk mencari siapa pelukis. Dia nak kenal pelukis. Sebab tengok, lawa sungguh lukisan ni. Mana yang tukang lukis ni mesti hebat, mesti orangnya bijak, kan? Mesti orangnya ni pandai. Maka dia cuba mencari. Mula dia tanya tukang galeri tu, lukisan ni siapa yang lukis? Nah, orang tu pun tengok list nama, ni nama dia. Dia duduk tang mana? Dia Google pula, dia cari. Sampai pergi jumpa orang tu, sampai dapat salam, dia kata, saya minat sungguh lukisan awak. Sebab apa dia pergi sampai cari tu? Sebab dia tengok pada lukisan tadi. Tapi kalau orang jenis tak minat, dia tengok lukisan, apa dia gambar kuda ni, buat gambar aku, dia kata. Nah, dia tak rasa apa-apa, dia jalan kosong. Begitu juga orang yang tak minat agama, tak minat Tuhan, dia tengok alam rasa apa tak? Rasa apa? Yang dia kalut kerja dia, projek dia. Sebab apa? Sebab dia kan minat Allah, dia minat duit. Dia minat kekayaan dunia. Ni namanya hubbud dunia, cinta dunia. Alam langsung tak pernah mikir tentang siapa cipta alam. Tak ada mikir. Dia sibuk kalut dunia. Orang potong gaji dia marah. Yang tu dia gaduh, yang tu dia marah. Bab mengenal Tuhan, dia buat tak duli aja. Tapi kalau orang jenis minat, dia tengok alam, lawa matahari. Siapa dia cipta matahari? Dia cari, dia belajar, nak kenal siapa pencipta. Itu maksud man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, yakni makhluk itu, faqad arafa rabbahu, akan membawa dia kepada mengenal rabbahunya, yakni Tuhannya itu yang menciptanya. Tak payah jauh lah, kita tengok badan kita sudahlah. Ni tengok kulit tangan kita, semua Allah buat ni sempurna, perfect, elok. Allah buat jari kita nak, walaupun jari ni tak sama panjang, tapi bila ditutup sama. Nampak? Kalau kita gak yang buat sendiri jari kita, agak-agak kita buat macam mana? Kita buat semua sama panjang tak? Yang ibu jari sampai sini, panjang dia, kita buat sama. Bila tutup, lunjuk ke depan gini, masuk nasi ke mana? Tekak ni masuk sampai ke tekak ni jari. Tu. Dah siapa bijak? Allah bijak, kita bijak. Tu dia. Lepas tu dia kata, mengaji ilmu tauhid atau ilmu akidah ini membicarakan pada segala kejadian. Kejadian ni maksudnya yang kena jadi lah, makhluk. Dari segi jirim. Jirim ni apa dia? Jirim ni maksudnya yang mengambil ruang, mengambil lapang. Kita ni jirim lah. Makhluk-makhluk ni namanya jirim, nama lain bagi makhluk. Sebab setiap makhluk itu mengambil ruang dan mengambil lapang. Maksud mengambil ruang ni macam mana? Okey, surau ni boleh muat berapa orang agak-agak? Katalah contoh 1,500, katakan contoh 1,500 orang semayang rapat. Nah, 1,500 tu ngam-ngam dah. Masuk 1,501 tak boleh. Seorang kata, aku seorang je lagi, boleh lah sumat lah, tak boleh dah. Ini 1,500 ni pun dah macam sardin lah, dia kata. Penuh sangat ni. Itu panggil mengambil ruang. Nah, bila kita masuk, ruang tu dah jadi sempit sikit. Masuk lagi sempit, lagi sempit lagi. Itu panggil mengambil ruang. Jadi setiap yang bernama makhluk itu adalah jirim. Dan setiap jirim itu adalah mengambil ruang. Dan setiap yang mengambil ruang itu mengambil tempat. Kita masuk dalam ni, dah ambil ruang satu, ambil tempat pula, kita duduk. Tang mana kita duduk? Yang ruang tengah ni kosong lagi, maknanya tak ada siapa ambil tempat ni. Kan? Jadi ada satu golongan, nama depan dia W. Apa dia? Wahabi. Puak-puak Wahabi ni, ni kita kena faham. Kadang orang awam dia tak faham. Dia kata, kenapalah ustaz sama ustaz pun nak bergaduh. Ni bukan isu bergaduh. Ini isu kefahaman fikrah, akidah. Paling mustahak. Gaduh pasal kunut tak apa.
Hang tak nak kunut, hang kata kunut bid'ah. Tak apa, tak nak baca kunut, tak apa, semayang subuh sah. Kan? Semayang subuh sah, tak ada masalah. Sebab kunut bukan wajib, kunut sunat. Tak nak baca Yasin malam Jumaat, tak apa. Nah, tak ada masalah sebab tu. Tapi bila mengatakan Tuhan di langit, itu tak boleh tak apa. Itu masalah berat. Sebab ni berkait dengan akidah. Kalau Allah tu dikatakan duduknya di langit, bermakna Allah mengambil tempat. Itu satu. Bila Allah mengambil tempat, dikira Allah mengambil ruang. Bila Allah mengambil ruang, Allah jadi jirim. Jirim tu siapa dia? Makhluk. Jadi Allah jadi makhluk. Tu kita kena faham akidah ni betul-betul. Jangan ditipu oleh orang-orang tertentu. Bila kita jahil, jadi makanan orang yang nak bohong kita. Lepas tu kita belajar biar sampai detail. Susah tak apa. Nah, yang penting bila kita faham, akidah kita kuat. Itulah nenek moyang kita dulu-dulu 400 tahun lebih kena jajah dengan puak-puak kafir. Bukan sikit-sikit punya tahun, tuan-tuan. 400 tahun lebih. Portugis datang, lepas tu Belanda, lepas tu British, lepas tu Jepun sekejap je, lepas tu British balik. Kita tak dengar orang Melayu Islam waktu tu masuk Kristian, tak ada. Siapa yang didik mereka ni? 400 tahun lebih, bukan sikit. Kita merdeka baru 63 tahun. 100 tahun pun tak sampai lagi. Nenek moyang kita 400 tahun. Bukan sikit. Bukan 4 tahun. Bukan 40 tahun. 400 tahun. Berapa kali hidup mati dia punya keturunan. Berapa kali lapis. Tapi tak jadi Kristian. Tanah Melayu tak jadi Kristian. Filipina jadi Kristian. Kan? Dulu namanya Minallah. Ditukar oleh puak-puak Kristian jadi Manila. Spanyol 800 tahun duduk orang Islam. Bertapak di Spanyol 800 tahun. Datang tentera salib, berubah jadi negara Kristian sampai hari ini. Nampak? Kekuatan umat, akidah tak kuat, goyang. Datang Kristian jadi Kristian. Habis. Kita 400 tahun dijajah. Alhamdulillah orang Melayu Islam tak berubah jadi Kristian. Jasa siapa? Kalau bukan jasa ulama-ulama dulu. Ambil mana ulama dulu? Ni lah kitab-kitab dia baca. Kita ni, itu panggil kitab turas, kitab pondok, atau juga dipanggil kitab kuning, atau juga dipanggil kitab lama. Ni lah di kitab lama. Usia kitab-kitab lama ni kadang-kadang 200 tahun, 300 tahun. Ada yang 400 tahun pun ada. Nak lama kan? Datang orang moden-moden hari ni baru ngaji universiti 4 tahun, degree, dah condemn ulama lama, dah condemn kitab-kitab lama. Hang baru mengaji je 4 tahun. Ulama dulu ngaji puluhan tahun. Syekh Daud Al-Fatani mengaji di Mekah dia mengaji di Mekah 30 tahun. Kemudian dia sambung ke Madinah 5 tahun. Semua sekali 35 tahun tanpa balik langsung ke tanah Melayu waktu tu. Mana masa dia pergi tu dia usia remaja, belasan tahun masa dia pergi. Pergi pula naik tongkang, bukan naik kapal. Naik tongkang kayu. Tak ada, kalau Allah kata gelora lah air laut, mati atas air laut tu je. Tapi Allah izin sampai. Duduk di Mekah, tak balik-balik. Ngaji puluhan tahun. Balik habis 35 tahun, minta izin guru. Guru kata, okey kamu ni dah boleh dah. Ilmu ni boleh. Pergi balik ajar pula nak orang-orang kamu di sana. Guru dia suruh. Balik bawa balik. Bayangkan masa pergi kecil remaja, balik-balik tua dah. Tu jasa ulama, pengorbanan mereka. Tiba-tiba kita tak menghargai pengorbanan ulama. Kitab pun kita tak ada. Betul tak? Tak, sungguh ni saya kata, kitab ni tulisan komputer lah. Sekarang ni dicetak balik pakai printer. Zaman dulu nak ada tulisan ni boleh ada sendiri ke? Zaman tu kan ada komputer. Tulis tangan. Ni tulis tangan dulu ni. Satu-satu ulama tulis. Apa dia pun susah payah. Dia dapat apa? Dapat pangkat datuk. Dia tengok mana ada nama ulama kita ada datuk, Tan Sri tak ada. Dia bukan nak title. Dia nak supaya anak keturunan dia kenal agama. Jaga agama ni sampai ke akhir hayat. Tapi kita buat tak peduli, kita buat tak kisah. Tengok agama kita jadi apa hari ni. Ni
Kita bangga teknologi dunia kita hebat. Menara pencakar langit. Ya tak? Bangunan tinggi-tinggi. Tapi dalam masa yang sama, maksiatnya pun tinggi. Apa nak dibanggakan? Kan? Ada mak bangga apa? Biar baik kita tak ada bangunan tinggi tak apa. Orang dulu-dulu, ulama dulu-dulu dia pesan, jangan buat bangunan lebih tinggi daripada menara masjid. Kalau di pondok-pondok pula, jangan buat rumah lebih besar daripada rumah tok guru. Kerana nak menghormati, nak jaga syiar agama tu. Hari ni tak payah kata masjid rumah kita apa bagai. Nah, hari ni di Arab Saudi pun buat hotel lebih tinggi daripada Kaabah. Lebih besar lagi pada Kaabah. Hari ni orang ambil gambar Kaabah kan, ambil gambar jam tu, menara jam tu. Ini yang berlaku tuan-tuan. Ini berlaku. Tu tara Arab Saudi. Tara kita lagi lah. Nampak? Hari ni dia dah jadi lain. Dia bukan jadi tujuan buat ibadat dah. Tujuan jadi perlancongan. Bukan kerana Allah dah, kerana lain-lain dah. Inilah jadi masalah bila akidah itu tak kemas. Jadi masalah. Takut-takut Allah tak terima akidah kita. Jaga. Jadi sebab tu dia kata tujuan kita mengaji, saya sebut ni nak menggambarkan betapa pentingnya kita kena mengaji ilmu tauhid. Jangan kita anggap ringan, jangan kita sekadar bahagian nak dengar-dengar saja. Tak, ni bukan bahagian dengar, ni nak bahagian hadam. Bahagian kemah pegang elok-elok. Ni sebab ni akidah kita. Ni Dajjal belum datang tuan-tuan. Ni baru anak cucu cicit Dajjal je baru. Berapa ramai dah terikut gaya barat, cara kafir. Nampak? Tu belum betul dia punya big boss dia datang ni. Baru kuncu-kuncunya. Kalau bos dia datang, habis lingkup. Ada. Sebab apa? Pegangan kita tak kuat, akidah tak mantap. Ada satu orang makcik tu kemarin sudahlah saya kuliah. Habis-habis kuliah tu dia datang kat saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak cerita sikit lah dengan Ustaz." Dia kata anak dia cikgu, anak dia mengajar sekolah. Anak dia jadi cikgu tu dekat sekolah tu, anak dia tanyalah anak-anak murid dia. Tanya anak-anak murid tu, "Kamu besar nanti masing-masing ni cita-cita nak jadi apa?" Biasalah budak-budak angkat tangan kata nak jadi polis, ada yang kata nak jadi tentera, ada yang kata nak jadi cikgu, ada yang kata nak jadi doktor, macam-macam lah, bomba macam-macam lah keluar. Ada. Tiba-tiba seorang ni angkat tangan, "Cikgu, saya nak jadi Tuhan." Tergamam cikgu. Tuhan. Hui. Memanglah yang cakap tu budak-budak, kan? Tapi peliknya, takkan mak ayah dia tak ajar dia? Tu yang berlaku. Takkan mak ayah dia tak ajar Tuhan tu apa dia? Sampai boleh buat main gitu. Sampai boleh buat bergurau. Ni benda ni bukan boleh buat gurau-gurau ni. Masalah akidah ni. Masalah Tuhan. Dulu dalam parlimen ada dah seorang, "Kalau aku Tuhan." Apa jadi macam ni cakap gini ni? Sebab apa? Sebab kosong daripada kefahaman agama. Yang kita sibuk dengan kefahaman dunia tak habis-habis. Sedangkan dunia satu hari nanti akan hancur segala-galanya. Saya kata dunia hancur, kita mati tak bawa balik apa, habuk dunia pun tak bawa balik. Kan? Yang kita pulunkan sangat tu. Ada. Sebab tu keutamaan kita ialah belajar mengenal Allah. Dapat Allah, dapatlah segala-galanya. Sebab apa? Sebab Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dia milik alam ni, dia punya. Kalau kita baru dapat alam, belum tentu dapat Tuhan. Tapi kalau dapat Tuhan, dapatlah alam sebab dia pemilik alam. Tu. Baik. Jadi ilmu tauhid ialah membicarakan pada segala kejadian diri dan kejadian dari segi jirim-jirim. Jirim ni kita makhluk, yakni yang mengambil ruang. Dan arad, apa tu pula arad? Arad ni maknanya sifat makhluk. Sifat yang jenis berubah sifatnya. Sifat kita berubah. Kita semua ni berubah-ubah, betul tak? Siapa sini daripada dulu tak pernah tua? Cuba bangun nak tengok muka. daripada muda memang tak tua-tua. Muda itu mana ada. Koi lama koi tua, koi lama koi tua. Mula-mula kulit kita elok je licin. Selang berapa tahun tak perasan tengok, kedut dah. Dulu dahi straight je. Sekarang ada alih lah dahi.
Bila kita berkerut kan jadi belekuk sini. Lama rambut hitam jadi putih. Mula rambut dulu naik putih, lama-lama misai putih, janggut putih, lain kali bulu mata pun putih. Kata orang kalau bulu mata dah start putih, tak lama dah tu. Tak sungguh. Makna petanda supaya kita bersiap sedia. Ada? Itu je. Kan? Nak ceritanya. Itulah makna sifatnya makhluk sentiasa berubah-ubah. Siang berubah malam, malam berubah siang. Sentiasa berubah. Berubah itu dipanggil arad. Sifat yang arad, yang mendatang, yang kejap macam ni, kejap macam ni. Hati kita macam tu juga. Kadang-kadang rajin, kadang malas, kadang itu, kadang gini. Itu arad. Allah tak begitu. Dan arad ni makna sifat yang kelemahan. Sifat kita lemah. Contoh nak, kita kata Allah itu maha melihat. Betul lah Allah melihat. Kita melihat tak? Kita melihat tak? Melihat juga lah. Kalau tak kata tak melihat, ya. Kita pun melihat juga. Tapi adakah sama? Tak sama. Melihat kita arad, melihat Allah hakiki. Macam mana yang kata melihat arad tu? Melihat kita serba kurang. Walau mata kita besar mana pun, besar-besar ni, mata kita besar bola pimpong besar. Gini jegir mata. Besar mata, tapi lampu tak ada, cahaya tak ada. Nampak tak? Tangan sendiri tak nampak dah. Tak payah kata tangan orang. Kan? Kita tutup semua lampu ni, blackout, tutup. Tak nampak dah. Dengar suara je ustaz. Ustaz pumpang. Ustaz ni blackout pun dia ceramah jugalah. Dia kata. Buka lampu, jemaah semua tak ada. Tinggal ustaz seorang kan. Tak? Nak ceritanya, bila gelap tak ada cahaya, walau mata kita hebat sekalipun, mata je jenis tajam, tapi tak ada cahaya, tak boleh kat tengok. Dah hebat tak mana? Allah punya melihat, maha melihatnya Allah itu. Nak seekor semut yang berwarna hitam duduk di atas batu yang berwarna hitam dalam keadaan malam yang gelap gelita hitam. Allah boleh nampak dia. Saya kata semut tadi, cacing dalam tanah Allah nampak. Itu. Itu Allah. Allah yang maha hebat, lagi maha kuasa. Allah yang jaga kita. Saya sebenarnya terus terang lah, saya tak berapa berkenan dengan perkataan masa kita PKP dululah. Apa kita jaga kita tu. Bolehlah cakap saja bolehlah. Tapi saya lebih suka Allah jaga kita, supaya kita nampak segala-galanya Allah dalam hati kita. Orang kafir tak apa, dia nak kata kita jaga kita tak, kita orang beriman ni. Biar apa-apa pun nampak Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Sebab kita hamba Allah. Dia tengok burung nah, burung. Burung ni makan apa? Dia makan cacing. Cacing duduk tanah mana? Burung duduk atas, udara terbang. Cacing duduk tanah, bukan atas, dalam tanah pula tu. Dia keluar sarang, dia bawa balik cacing. Mana dia tahu cacing tu kat mana? Siapa ajar dia? Siapa bagi tahu dia cacing kat tanah mana? Dia ada sebab ni cacing. Kalau cacing tu besar boleh tak nampak, ni halus kecil. Tapi balik sarang mesti bawa balik cacing. Burung. Lepas tu dalam hadis Nabi kata, kamu jangan jadi lebih bodoh daripada burung. Burung otaknya kecil, kamu otaknya besar. Tapi kalau kamu tak yakin dengan rezeki Allah, kamu lebih parah daripada burung. Burung tak pergi pondok pun, tak ngaji pondok pun burung. Burung tak ngaji ni, kuliah agama ni, tak ada burung datang. Tapi burung yakin dengan rezeki Allah, keluar sarang bawa balik. Kita duduk tengah bandar, pening kepala dah. Kata, macam mana kalau tak ada SPM macam mana? Nak makan apa? Orang pelikih dulu, kalau ngaji pondok, ngaji sekolah agama, ngaji tahfiz, nak makan apa? Dia buat tanya. Kata, dia buat pelikih. Ada kata, ada. Itu jadi masalah kita ni. Pergi tengok orang asli tu, orang asli dalam hutan tu. Lagi Cameron, kalau naik atas tu, kita ada kuliah kat Cameron, ada orang tepi tu jual madu. Kita tanya, ni madu asli ke? Dia kata, ni madu saya asli. Kalau nak dua-dua boleh tak? Dia kata madu asli. Orang asli, kita tengok asli. Dia masuk dan dia duduk dalam hutan kan, dia duduk tengah pekan. Dia tak duduk tengah bandar, dia duduk dalam hutan.
Tapi boleh ada hidup. Boleh. Ada SPM tak orang asli? Yang moden mungkin ada kot. Tapi yang dulu-dulu tak ada SPM. Duduk dalam hutan tu. Dah. Buncit perut. Kenyang makan. Apa lintah dia sapu. Pada Tesco tak ada, Aeon tak ada. Kita terang-terang depan mata macam-macam kedai ada. Tiba-tiba susah hidup. Rasa macam nak makan apa? La ilaha illallah. Orang asli tengok kita, dia kata siapa asli? Gitu. Betul tak? Itu yang kita fikir. Apa yang jadi kita takut? Sebab kita sudah dimomok-momokkan oleh orang kafir. Tak ada kelulusan habislah hang, tak boleh hidup. Tak ada duit mati hang. Kita diajar berkali-kali begitu. Siapa ajar kita tak ada duit mati? Kan? Lepas tu ada pula, sekarang ni ada pula fahaman. Dia sebut kita kena jadi orang kaya. Negara kita kena jadi negara kaya. Baru orang kafir takut. Sekali dengar nampak macam betul. Tapi cek balik sirah Rasulullah. Bila masa Rasulullah suruh ajar kita kejar dunia, cari keuntungan dunia, sehingga kafir akan tunduk pada kita? Tak ada. Rasulullah ajar kita takwa kepada Allah, takut dengan Allah, taat perintah Allah. Baru orang kafir takut dengan kita. Bukan suruh cari kekayaan supaya orang kafir tunduk. Tak ada, heran lah orang kafir. Batu jaga. Ini semua datang fikrah-fikrah yang nak merosakkan fahaman Islam kita yang sebenar. Bila kita sibuk dengan keadaan dunia, macam mana nak bahagian akhirat? Dunia ala qadar sudahlah, berlebih kurang. Kita bukan nak duduk lama atas ni. Jangan kita terliur dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia sangka dunia hidup dia ni selama-lama ni. Ya tak? Lepas tu dia kalau mati pun dia rasa alam sana macam alam sini juga. Lepas tu ada orang Cina kan, fahaman dia lah kot. Dia bakar duit. Kita tanya asal bakar duit. Bila bakar duit nanti transfer ke ayah dia dalam kubur ni. Ayah dia nak beli kacang, nak beli apa tak tahu dalam tu. Dia transfer. Dia ingat ayah dia ada shopping kompleks dalam tu. Itu tak pergi bakar duit, bakar kereta dia. Kita tanya asal bakar kereta. Nanti ayah mau jalan-jalan, dia nak pergi kubur sebelah. Bodoh itu. Situ jadi masalah. Itu tak apalah, lantak dia kafir. Kita orang Islam ni. Ada. Ala kadar sudahlah, buat makan minum cukup, bahagian makan cukup, minum jadilah. Dah bahagian akhirat ni kita risau. Bagi laluan azan dulu kerja ni terus. Sikit lagi. Boleh? Baik. Raya lagi tu. Tak habis lagi muncul ni. Baik. Dan arat-arat sekira-kira keadaannya itu jadi petunjuk. Mana keadaannya itu? Keadaannya makhluk itu. Kita tengok makhluk jadi petunjuk kepada kita dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Kita tengok ada alam menjadi dalil kuat, ada yang mencipta alam. Sebab dia takkan terjadi dengan sendirinya. Kan? Kita masuk tadi surau, kita parking slipper depan ni. Habis kuliah, habis main isyak, kita nak balik. Balik-balik tengok slipper kita tak ada sini. Gimana slipper aku? Aku ingat dah aku letak sini, dia kata. Kan? Gigi rawan pusing keliling, nampak slipper dia belakang sana pula. Bila nampak slipper belakang sana, dia tanya kawan dia, Mat. Contohlah, minta maaf kalau dia nama Mat sini lah. Ni contoh aja. Mat, macam mana slipper aku sini? Mat kata, dah aku nampak tadi slipper hang gerak sendiri sampai sana. Kita tanya Mat, hang ada tertelan ubat gegat ke Mat? Nampak macam pening aja. Mana boleh slipper jalan sendiri? Bila kita nampak berubahnya slipper tu dari sini ke sana, kita yakin, walau kita tak nampak siapa buat, tapi kita yakin ada orang yang mengubahnya. Siapa orang tu? Wallahu alam, tak tahu. Tapi aku yakin, walaupun tak nampak. Sama tak? Walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita tengok alam, kita yakin alam ni ada yang cipta, ada yang urus, ada yang takbir. Sebab apa takbir? Sebab tengok matahari naik elok, lagi matahari tenggelam, bulan pula keluar. Siapa yang urus semua tu? Kerajaan Amerika? Tak. Melainkan Allah lah. Walaupun Allah tu kita tak pernah nampak, kita tak pernah tengok dia.
Mana Allah? Aina Allah? Nah, kita tanya. Nah, tapi kita yakin dengan sebab adanya alam ini. Itu. Sama gak contohlah orang yang biasa kenal saya, kan? Dia kenal kereta saya naik Toyota Hilux warna hitam WPT 4568. Sekali dia lalu kat mana-mana tahu, dia nampak kereta tu. Dia nampak kereta, apa yang ada dalam fikiran dia? Ustaz ada sini ni. Walaupun ustaz tu dia tak nampak lagi. Dia baru nampak kereta je. Sebab apa? Sebab saling kaitan. Kan? Tu. Samalah macam tu. Sama dengan alam. Kita tengok makhluk membawa kepada mengenal siapa yang mencipta makhluk. Tu. Baik. Yang keempat, yang terakhir, pada segala pegangan, apa yang dibahaskan dalam ilmu tauhid ini, iaitu membahaskan akan tentang pegangan. Pegangan ni apa yang kita pegang, yang kita yakin, yang kita percaya, dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah. Ilmu tauhid berkait dengan ilmu iman. Kita dengar hadis Nabi kata gini-gini. Tergantung atas orang tu iman dia kuat mana. Kalau iman dia kuat, bila dia dengar Nabi kata, keyakinan dia kuat. Iman tak kuat, iman lemah, dia dengar Nabi kata, kadar Nabi kata je lah. Nabi pernah kata gini, tapi kenapa hang tak buat? Tak tahu lah, dia tak buat. Biasa dengar tak hadis Nabi kata, nak semayang berjemaah 27 darjat. Banyak tu pahala 27 darjat. Banding semayang seorang satu. Hadis ni hadis yang orang cakap apa, umum. Biasa orang tak ngaji pondok pun biasa dengar. Mak rempit pun biasa dengar hadis ni. Ustaz-ustaz sebut kat dalam TV ke radio ke mana. Tapi berapa ramai yang yakin benar makna hadis ni dengan hadis solat jemaah. Yang lebih tu takkan tak pernah dengar hadis ni. Pernah dengar, tapi kenapa tak datang? Sebab imannya lemah. Yakin tu ada tapi tak kuat. Boleh-boleh gitulah. Kata 27 darjat, ya kot, main ikut-ikut gitu. Kita yakin sungguh, sebab tu kita boleh buat. Sebab tu tergantung atas iman seseorang. Lagi tinggi iman dia, lagi kuat keyakinan dia, apa saja Allah kata, Nabi kata, laju dia buat. Ada macam perubatan lah. Macam perubatan. Bukan salah kita makan Panadol, kan? Tapi kalau kita lebih yakin Panadol daripada habatus sauda, tu pelik. Tu masalah. Kan? Nak makan, tak ada masalah makan. Tapi sudut yakin. Sebab apa? Panadol tak ada hadis. Habatus sauda ada hadis. Jadi mana lebih kamu yakin? Nak makan, silakan makan. Tak apa, tak masalah. Bab yakin tu. Patutmu lebih yakinlah sebab Nabi kata. Yang ni Panadol, doktor kata, doktor tu siapa dia? Dia bukan Nabi. Tiba-tiba kita lebih yakin Panadol daripada apa yang Nabi kata. Jadi di mana Nabi dalam hati kita? Ini masalah akidah, ni masalah iman. Tapi mengharapkan syafaat Nabi kok mana gitu? Kan tak? Itu kita kena faham, kena betulkan. Kita yakin nak mengaji agama ni, orang cakap akan menyelamatkan ahli keluarga kita, kan? Ngaji tahfiz, hafal Quran ni hebat sebab ayat Quran buh dalam dada. Ngaji pondok ni hebat, dia boleh, orang cakap apa, kefahaman agama dia mantap, dia tak akan tersesat. Tak nak hantar anak sekolah agama, tak nak hantar anak pondok ke tahfiz, tak apa. Tapi kalau dia datang yakin sekolah sains lebih hebat daripada pondok dan tahfiz, rosak akidah dia. Betul tak? Menghafal buku teks dia rasa lebih hebat daripada menghafal kitab Allah, yakni Quran. Habis. Itu saya kata tadi. Tapi ada hati nak masuk syurga Allah. Kok mana? Kita nak tanya. Kok mana? Tuan-tuan cuba fikir. Kan? Kita buka minda kita, buka pemikiran kita. Kalau macam tu, kok mana? Tiba-tiba dia nampak ilmu manusia lebih hebat daripada ilmu Allah. Tak nak tu cerita lain. Dia tak nak hantar anak sekolah tu, tapi nak cerita ni bab hati, bab yakin dan percaya tu. Ni nak cerita dalam ilmu tauhid ni. Inilah cerita dia ilmu akidah. Tu dia. Keyakinan kita. Sebab tu dia kata pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar dari
perkhabaran Rasulullah. Sebab tu hari ni orang kafir dia tahu dah strategi nak rosakkan kita. Dia suruh dia jauhkan kita dengan Rasulullah. Minta maaf cakap tuan-tuan, kita tentang diri Rasulullah pun banyak benda kita tak tahu. Ada orang tu nama ayah Nabi pun tak tahu. Kita tanya Muhammad bin apa? Tak boleh nak jawab. Jauhnya kita dengan Rasulullah. Nah, memang orang kafir dia strategi dia nak rosakkan Islam, jauhkan dengan Nabi. Bila kita jauh dengan Nabi, maka kita pegangan kita tak kuat dengan Rasulullah, tak kuat dengan Allah, tak kuat dengan agama kita sendiri. Kemudian dia bawa masuk pula ajaran-ajaran mereka. Ini kerja-kerja missionary Kristian. Dia bawa, dia tak suruh kita jadi Kristian, dia tak suruh kita pakai rantai salib. Cukup kita tak ikut cara kita Islam, dia sudah berjaya. Hari ni jadi macam ni lah sekarang ni. Nah, trend kita semua nak ikut barat, style barat, cara barat. Kahwin nak cara barat. Kan? Semua benda nak cara style orang putih, nampak hebat. Cakap pun kalau boleh, kalau pandai cakap orang putih, kira hebat. Ada orang dia bangga, dia cerita dengan saya, "Ustaz, anak saya duduk Australia." Apa aku heran. Apa nak bangganya? Duduk kat tempat orang kafir apa sebagainya tak? Biasa je lah, apalah, duduk Australia tak ada masalah. Bukan kata haram tak. Tapi yang nampak rasa hebat tu kenapa? Tu. Boleh cakap orang putih tu nampak hebat. Ayu. Duduk tambunnya. Ada satu saya ikut kuliah Tok Guru. Dululah saya jadi driver dia. Tok Guru kuliah subuh di Kelana Jaya. KL ni belah-belah Selangor sana. Kelana Jaya, masjid besar. Kan? Lepas tu kita tengah susun-susun barang niaga sekolah ni. Dulu kami jual ayam. Bawa ayam jual kan, ayam kat pondok bawa jual situ tu. Ayam bukan ayam hidup lah, ayam mati lah. Melompat kat situ pula kan. Lepas tu datang satu orang ni, dia nak tengok-tengok barang. Dia kata, you all tak bawa chicken ke? Cakap ayam sudah lah. Dia Melayu, saya Melayu. You all tak bawa chicken. Chicken tak ada chicken. Chicken apa ayam, sebut ayam, apa masalah? Kenapa rasa hebat sangat boleh cakap orang putih tu? Kalau dia pergi cakap dengan orang putih, cakap orang putih tak apalah. Maknanya memanglah kau orang putih tu mana faham cakap kita. Kita cakap dia orang putih. Logik lah. Ni sama-sama kita Melayu. Sebab apa? Sebab kita sudah ditanam dalam mentaliti ni, orang kafir hebat. Jaga tuan-tuan. Takut nanti Imam Mahdi datang, kita tak nampak hebat dia. Akhirnya jadi pengikut siapa? Dajjal lah. Dajjal tu kafir. Kan? Ni. Sebab tu cakap mainan dia halus. Sikit. Jaga. Ada. Kata Syekh Abu Zaki. Dia kata hari pertama Dajjal keluar. Hari pertama Dajjal muncul, 8,000 ulama ikut Dajjal. Saya dengar pun seram tau. 8,000 ulama tu ulama dah kalau kita. Kalau kita lagilah takutlah. Betul ke Ustaz orang ulama? Memang ada, sebab ulama yang bukan untuk tujuan jihad, bukan untuk tujuan agama, dia jadi ulama sebab nak oleh jawatan, pangkat, kejar dunia. Boleh jadi juga. Ulama-ulama ni maksudnya orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu boleh tentu dia boleh beramal. Macam saya sebut awal tadi. Kalau mengaji ni tak ada berkat, dia ada ilmu tapi tak boleh amal dengan ilmu dia. Tujuan dia berilmu sebab nak gah sahaja. Jawatan pangkat hebat, boleh pegang jawatan ni, jawatan tertentu dan sebagainya. Jadi tak mustahil kalau dia pun boleh ditipu oleh puak-puak Dajjal. Daripada perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal syurga, bab syurga barang gaib. Kita nak percaya macam mana syurga kalau kita tak yakin dengan Rasulullah, tak beriman dengan Rasulullah. Sebab yang cerita Rasulullah, kita tak pernah tengok syurga tu, betul tak? Neraka dan hal-hal hari kiamat. Maksud dengan kata lain, segala perkara yang berkait dengan perkara-perkara yang gaib, yang tak hadir di mata. Lepas tu di awal Al-Quran itu disusun zalikal kitabul la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Tentang turunnya daripada Allah. Allazina yu'minuna bil ghaib.
Kan? Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu siapa orang bertakwa tu? Orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Baru boleh jadi orang bertakwa. Nah, ini kita benda pelik-pelik kita terus kata, merepek lah, tak boleh lah. Jaga. Nah, sebab tak ada yang mustahil bagi Allah. Allah boleh buat apa saja. Sebab Allah Maha Kuasa. Tu puak-puak ni, puak-puak depa ni, depa kata kita baca doa untuk si mati, kita buat tahlil ni tak sampai kepada si mati. Sebab apa? Sebab dia kata tak ada dalil. Tak ada dalil baca doa untuk si mati, pahalanya sampai kepada si mati. Betul, ada seorang ustaz guru saya, nama dia Ustaz Wisaini. Dia duduk sana lah kat Perlis tu. Jadi puak-puak ni ada kematian mak dia, panggil ustaz. Dah mati panggil kita pula. Dia pun panggil ustaz. Ustaz tu pun duduk sebelah jenazah mak dia tu. Ustaz tu angkat tangan doa, ya Allah, masukkanlah jenazah ini, mayat ini ke dalam neraka-Mu. Tercengang sentak ahli keluarga waktu tu. Dia kata, ustaz, apa doa macam ni ustaz? Kan kamu kata doa tak sampai kepada si mati. Jadi aku doa macam mana pun tak sampai, jangan risau, jangan takut. Tiba dia kata, kalau sampai macam mana ustaz? Maknanya hang percaya. Lepas tu nak dalil apa lagi? Betul tak? Ni je. Lepas tu tak salah. Kita wirid pas mayang, baca Yasin malam Jumaat. Dia pakai satu hadis tu lah. Dia kata kullu bid'atin dalalah finnar. Setiap perkara bid'ah tu sesat, masuk neraka. Kita fikir logik, takkan baca Yasin malam Jumaat masuk neraka? Beratur depan neraka jahanam. Malaikat tanya, ni dari mana ni? Tambun, kata. Awak ni masuk neraka, baca Yasin malam Jumaat, kata. Boleh terima tak? Malaikat pun kata, I cannot brain lah, dia kata. Nampak? Mana boleh terima akal? Takkan baca Yasin malam Jumaat masuk neraka? Ada nak buat baik tak perlu dengan dalil, melainkan perkara itu ada orang cakap pantang larang dia, macam semayang kena ada dalil lah, sebab dia ada syarat-syarat dia. Tapi kalau setakat nak buat baik secara umum, tak payah nak tunggu dalil, buatlah kebaikan apa yang kita boleh buat. Nak doakan orang, nak baca Quran ke, bila-bila hari pun tak apa, tak semesti malam Jumaat. Tapi inilah menjadi masalah. Jadi kita berhenti takat ni, dan kita akan sambung nanti yang kelima pula. Tandakanlah nombor 5, namanya faedah ilmu ini. Apa tu faedah? Makna hasil. Bila kita mengaji ilmu tauhid, apa faedah kita dapat? Nanti Tok Syekh akan ajar terang pada kita. Apa hasil bila kalau kita mengaji ilmu tauhid ni. Jadi gambaran kita pada malam ni, pengajian kita ni nak bagi nampak tuan-tuan. Ni belum masuk betul-betul ilmu dia, ni baru nak menampakkan kita sahaja. Nampakkan betapa pentingnya ilmu tauhid dan betapa pentingnya kita kena faham ilmu-ilmu agama supaya tak jadi ditipu oleh orang-orang setengah orang yang nak membohong-bohongkan kita. Supaya kita tak mudah terpedaya. Bila ada ilmu, insya-Allah tak semestinya nak jadi ulama tak jadi ulama. Yang penting kita dapat hidup dengan penuh keyakinan dengan agama kita sendiri, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni, dan macam biasa di luar sana ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Kalau rasa belajar tadi macam tak apa nak faham, kena beli banyak sikit. Mana tahu dia ada keberkatan tu. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan tak lain tak bukan untuk memahamkan masyarakat kita tentang perkara-perkara agama kita, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama
wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.